Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini saya akan sharekan kepada anda tentang qiraat amalan negara seluruh dunia. Baik, qiraat amalan negara seluruh dunia. Riwayat Hafsan Asim, sebahagian besar negara Arab, India, Pakistan, Iran, Turki, Afghanistan dan semua negara Asia Tenggara. Okey. Seterusnya, riwayat Warshan Nafi, Maghrib, tempat-tempat dalam Maghribi, Jazair, Mauritania, Sudan, Afrika, sebahagian besar Tunisia dan sesetengah tempat di Mesir. Riwayat Qalun An-Nafi'i, negara Libya, sesetengah tempat di Tunisia dan Mesir. Riwayat Ad-Duri Abu Amru Al-Basri, sesetengah tempat di Sudan. Baik, mari kita teruskan. Imam Asim dan An-Najud Al-Asadi Al-Kufi, nama sebenar beliau ialah Asim bin Abi An-Najud Al-Asadi Al-Kufi, lebih dikenali dengan nama Abu Bakar. Ni sahabat Nabi ni. Okey, sahabat Nabi ni, Abu Bakar. Beliau adalah pakar rujuk tertinggi ilmu qiraat di Kufah, Iraq. Iraq sanalah, kat Iraq ni. Pada zamannya. Beliau adalah seorang tabi'in yang hampir dengan para sahabat Nabi dan dapat bertemu ramai antara mereka semasa hayatnya. Beliau mempelajari terus secara musyafahah dan dengan gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah bin Mas'ud. Dari segi bacaan, beliau adalah imam qiraat yang berjaya menggabungkan kelancaran bacaan Al-Quran, ketepatan sebutan dan sekaligus tajwidnya. Beliau mempunyai suara yang lunak apabila membaca Al-Quran. Para sahabat, para ulama dan imam pada ketika itu mengakui kebijaksanaan dan keahlian serta kepakaran beliau dalam Al-Quran dan qiraat. Okey. Seterusnya, oleh kerana kehebatan Imam Asim dalam bidang pengajian Al-Quran ini, maka beliau mempunyai ramai pelajar atau anak muridnya. Namun yang paling masyhur ialah Abu Bakar Syubah dan Hafsan bin Sulaiman. Ni kalau salah baca, minta maaf. Apabila Imam Asim telah wafat, beliau telah meninggalkan warisan yang tidak ternilai kepada kita umat Islam. Beliau wafat pada penghujung tahun 127 Hijrah dan dikebumikan di Kufah.
kaedah yang digunakan dalam usaha beliau menuntut ilmu adalah secara musyafahat dan talaqih. Sekejap kipas jatuh ni. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Kita sampai bertalaqih tadi. Ya Allah. Okey, seterusnya Imam Hafsan Al-Kufi. Okey, beliau adalah salah seorang periwayat qiraat Imam Asim yang terkemuka. Nama sebenar beliau ialah Hafsan bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Asadi. Alhamdulillah. Al-Kufi. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Umar. Dilahirkan di Kufah pada tahun 90 Hijrah dan wafat pada tahun 180 Hijrah. Beliau amat terkenal dengan ketelitian, ketepatan dan hafalan Al-Qurannya. Beliau juga mengambil terus Al-Quran, mengambil terus bacaan Al-Qurannya dari gurunya Imam Asim secara musyafahat dan bertalaqih. Imam Hafsan merupakan anak murid Imam Asim yang paling banyak menghafal dan mengetahui bacaan gurunya itu. Oleh sebab ilmunya yang tinggi, itulah telah wujud pelbagai torik aliran Al-Quran selepas kewafatannya, seperti aliran Asyatibiyah dan aliran Al-Jazariyah. Imam Asyatibi, nama sebenar beliau ialah Al-Qasim bin Fiyurah bin Khalaf bin Ahmad Asyatibi Aru'aini Andalusia. Dilahirkan di Syatibah atau Andalus Spanyol pada akhir tahun 538 Hijrah. Beliau wafat pada 28 Jamadil akhir tahun 550 Hijrah dan telah dikebumikan di Kahirah. Beliau sangat terkenal dalam meriwayatkan qiraat yang 7 melalui kitabnya, iaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani atau Matan Asyatibiyah. Beliau begitu rajin menuntut ilmu dengan mempelajari pelbagai cabang ilmu, antaranya ilmu qiraat dan hadis. Antara guru beliau ialah Abi Abdullah Muhammad bin Abil Al-Nafari, Ibnu Huzail, Abi Tariq As-Salafi dan ramai lagi. Ramai guru dia. Jadi seterusnya Imam Asyatibi juga terkenal dengan pengetahuan yang tinggi dan tajam, serta akhlak yang terpuji. Beliau
begitu takut dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat keduniaan, sentiasa berwuduk. Beliau sentiasa berwuduk dan amat tinggi kesabarannya. Walaupun beliau berjaya menguasai semua qiraat, namun apa yang beliau riwayatkan dari bacaan Imam Asim adalah begitu masyhur yang diterima pakai oleh para ulama serta umat Islam. Bacaan aliran beliau iaitu riwayat Hafsan Asim melalui Tariq Asyatibiyah dengan membawa bacaan tawasud al-munfasil, iaitu membaca 4 atau 5 harakat bagi mad jaiz. Okey, mad jaiz munfasil telah diguna pakai oleh umat Islam hingga ke hari ini. Kitab karangan Asyatibi Hirzul Amani menyatakan ilmu qiraat bagi 7 imam qiraat yang terkemuka dan disusun dalam bentuk aqliyah, atrabul qasaid. Okey, yang ini seterusnya menyatakan ilmu penulisan rasmi Uthmani dan disusun dalam bentuk syair. Okey, seterusnya Nazimatuz Zahra menyatakan ilmu bilangan ayat dan pembahagian surah-surah dalam Al-Quran dan disusun juga dalam bentuk syair. Seterusnya Qasidah Daliyah merupakan ringkasan kepada kitab At-Tamhid oleh Ibnu Abdil Bar. Seterusnya Imam Al-Jazari. Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqiq Ash-Shirazi Asy-Syafi'i, dan terkenal dengan gelaran Ibnu Jazari, yang merujuk kepada sebuah tempat Jazirah Ibnu Umar yang terletak di mana? Di Turki. Terletak di Turki. Dilahirkan dilahirkan di Syria pada malam Sabtu selepas solat tarawih bersamaan ni bulan Ramadan ni, 25 Ramadan tahun 751 Hijrah bersamaan 30 Februari 1350 Masihi. Beliau begitu terkenal melalui kitabnya An-Nashrah dan matan iaitu Tayyibatun Nashrah yang menyatakan mengenai bacaan 10 imam qiraat. Beliau telah berjaya menghafaz Al-Quran seawal usianya 13 tahun dan begitu rajin serta gigih menuntut ilmu Al-Quran, fiqh dan hadis. Antara gurunya ialah
Syekh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Soleh, Imam Masjid An-Nabawi ketika itu, serta Imam Al-Asmawi dan Imam Abraquhi, iaitu murid kepada Syekh Adimyati yang masyhur. Setelah melalui perjalanan yang panjang dalam usaha beliau menuntut ilmu, akhirnya beliau wafat pada usia 82 tahun di rumahnya di Shiraz pada hampir masuk waktu Zuhur hari Jumaat bersamaan 9 Rabiul Awal tahun 833 Hijrah. Walaupun beliau begitu mahir menguasai semua qiraat dan riwayat bacaan, namun apa yang beliau riwayatkan dari Imam Asim yang membaca Qasrah Al-Munfasil, membaca 2 harokat bagi mad jaiz munfasil, itu adalah lebih masyhur. Ini memberi peluang kepada para pembaca Al-Quran yang memiliki bacaan hadar laju. Hadar yang maksud laju. Seterusnya kitab karangan Imam Al-Jazari, Muqaddimah Al-Jazariyah, yang menyatakan asas ilmu tajwid yang mesti diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Seterusnya An-Nashrah fi Qira'atul Al-Ashrah, yang menyatakan ilmu qiraat seluruh yang diakui sah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Thayyibatun Nashrah menyatakan ilmu qiraat seluruh. Buku ini merupakan penyusunan semula dari kitab An-Nashrah dalam bentuk puisi. Seterusnya Ad-Duratul Mudhiyah, merupakan kitab yang memperkatakan ilmu qiraat bagi 3 imam sebagai tambahan kepada apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani yang menyatakan ilmu qiraat 7. Buku ini disusun dalam bentuk puisi. Seterusnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, memperkatakan ilmu tajwid yang lengkap dan menyeluruh. Seterusnya Al-Mas'adul Ahmad fi Khatmi Sanad Ahmad, menyatakan ilmu hadis dan sanad Imam Ahmad bin Hanbal. Seterusnya Al-Hisnul Hasin, menyatakan mengenai doa-doa dan zikir-zikir yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next, sikit lagi. Seterusnya
bacaan qiraat ilmu Hamzah riwayat Imam Khalaf melalui Torit Asyatibiyah. Okey. Tapi ini kamu semua boleh rujuk dengan guru yang paling guru yang alim lah dalam bacaan qiraat bagi surah-surah yang saya akan nyatakan, iaitu surah Al-Fatihah, surah Asy-Syamsi, surah Al-Lailah, surah Al-Lail. Surah ini surah Al-Falaq, surah An-Nas. Itulah antara surah-surah itu. Boleh rujuk kepada guru-guru alim. Baik, sampai sini saja video kita.